Cakap terus teranglah, korang buat kerja tak clean tau. Sangat tak clean. Senang sangat kita nak korek balik kesalahan-kesalahan korang. Senang sangat kita nak dibang segala benda yang korang cakap. Tapi tak apa, memandangkan korang memang tak sedar-sedar lagi, insyaAllah kita akan terus londehkan korang kau-kau punya. Jangan ingat korang boleh lepas dengan skandal skim insan ini ya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kita tahu skandal skim insan sekarang ini memang betul-betul tengah meletup kau-kau punya. Dia punya skala meletup tu tuan-tuan sekalian sampai menyebabkan orang-orang Pakatan Harapan Barisan Nasional pada ketika ini memang kelihatannya dan dipercayai tengah menggulupur teruk. Kalau tidak, masakan page Friends of Selangor, iaitu sebuah page FB propaganda untuk Kerajaan Negeri Selangor ini, bertungkus lumus mengeluarkan naratif demi naratif untuk menjawab segala keraguan yang telah ditimbulkan hasil daripada skandal skim insan ini. Dan bagi anda yang mungkin terlepas kereta api, skandal skim insan ini adalah skandal data breach ataupun kebocoran data peribadi di mana rakyat Selangor, pengundi-pengundi Selangor telah didaftarkan untuk polisi skim insurans perlindungan am ataupun skim insan Kerajaan Negeri Selangor tanpa kebenaran dan juga tanpa pengetahuan mereka. Di mana ini sebenarnya telah melanggar pelbagai akta. Akta Perlindungan Data Peribadi, Akta FSA ataupun Financial Services Act, Akta Bafia dan macam-macam lagi. Dan secara asasnya untuk mana-mana produk kewangan, kita tak boleh nak registerkan untuk pihak orang lain. Kita tak boleh nak pre-register pun. Sebab benda-benda ini, bab-bab produk kewangan macam insurans ini dan sebagainya, produk-produk ini mestilah didaftarkan dan disahkan oleh tuan punya badan sendiri. Tak boleh bagi pihak. Dan kerana itulah perkara ini yang menyebabkan kita dok buat report polis beramai-ramai sebab telah berlaku satu kebocoran data. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, macam biasa anak-anak papa sentiasa cuba untuk menegakkan benang yang basah. Terutamanya page propaganda mereka Friends of Selangor yang bertekus lumus macam saya katakan tadi mengeluarkan naratif-naratif nak cover line. Dan mereka telah mengeluarkan satu posting, ada 7 fasal yang saya akan dibang satu persatu dalam video saya pada kali ini. Hujah mereka yang pertama ialah PDPA ataupun Akta Perlindungan Data Peribadi tidak terpakai ke atas kerajaan persekutuan mahupun kerajaan negeri. Rujuk Seksyen 3-1 Akta PDPA. Memang betul, Akta PDPA ini tidak terguna pakai untuk entiti kerajaan. Tetapi yang menguruskan skim insan ini adalah pihak swasta, iaitu Wafpay Fintech, di mana syarikat ini, syarikat boleh katakan SPV lah kan, dimiliki 51% oleh Wafpay dan hanya 49% oleh MBI, iaitu sebuah entiti yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ini menjadikan syarikat ini bukanlah dimiliki oleh MBI, sebaliknya dimiliki oleh swasta. Maka syarikat ini adalah syarikat swasta. Maka oleh kerana itu, mereka memang terguna pakai untuk Akta PDPA ini walaupun mereka menjalankan tugas ataupun menjalankan khidmat konon-kononnya bagi satu skim yang dipelopori oleh Kerajaan Negeri Selangor. Benda ini tak boleh berlaku sebenarnya. Unless kalau mereka menggunakan Cellgate sebagai contohnya kan, iaitu sebuah syarikat yang dimiliki 100% oleh PKNS, time tu mungkin Akta PDPA tak boleh dipakai. Sebab Cellgate ini dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor. Itulah kita cakap. Korang buat kerja tak clean lah. Perkara yang kedua, dia kata kat sini kaedah pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran. Amiruddin pun sebut benda ni, jangan main-main. Pra-pendaftaran dibuat melalui data SPR sejak tahun 2022 ketika Perikatan Nasional berkuasa. PN juga yang salah ya. Di peringkat kerajaan persekutuan. Data SPR ialah data umum yang boleh dibeli daripada SPR. SPR ialah agensi kerajaan persekutuan. Sekiranya terdapat data breach, kena rujuklah dengan SPR di zaman PN berkuasa. The thing is, tuan-tuan sekalian, data ini sebenarnya akan dikemaskini setiap kali sebelum PRU. Okey? Dan saya telah menyemak benda ini sendiri. Nama mak saya tidak ada dalam daftar pemilih. Saya dah cek. Anda boleh lihat video yang saya paparkan ini. Nama mak saya yang saya telah masukkan nombor kad pengenalannya ini tidak ada dalam daftar SPR. Tak ada dalam daftar pemilih. Jadi, ini bermakna mak saya punya details telah dikemaskini sebelum PRU yang ke-15. Jadi, bagaimana anda nak mendakwa benda ini salah zaman PN? Dan oleh kerana benda ini dah ketara mak saya tidak ada dalam daftar pemilih,
Maka nak tanya juga, betul ke korang ambil daripada daftar pemilih SPR ni? Ke ambil di tempat lain? Jangan main-main bang, tak baik tipu tau. Yang ketiga, kaedah pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran lagi. Dibuat kerana jaringan keselamatan sosial ini dibuat untuk 6 juta rakyat dan penduduk di Selangor. Nak satu persatu diselesaikan, orang dah meninggal pun belum tentu selesai didaftarkan. Macam saya katakan tadi, tidak wujud pra-pendaftaran dalam mana-mana polisi insurans atau takaful. Tak boleh. Lagipun kalau anda perhatikan, satu saja polisi yang saya sertakan sini, ini saya punya sendiri kalaulah betul ini berkaitan dengan pra-pendaftaran, adalah pra-pendaftaran dan kita kena orang kata apa, sahkan pendaftaran itu selepas ini sebagai contohnya, sudah tentulah dekat polisi ini akan tertera. Ini adalah polisi pra-pendaftaran. Anda kena mengesahkan pendaftaran ini dengan memuat turun aplikasi-aplikasi tertentu bla 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 dan barulah anda punya polisi ini akan diaktifkan. Tak tertulis langsung perkara itu dekat sijil polisi ini. Nampak tak? Lagipun anda perhatikan, nombor sijil dah ada. Bermaksud bila nombor sijil dah ada, polisi telah dikuatkuasakan, bermaksud ini bukan pra-pendaftaran. Ini ialah polisi yang sudah hidup, sudah bergerak, sudah diaktifkan. Jadi celah mana nak kata pra-pendaftaran? Amiruddin kata, lepas buat pra-pendaftaran, ada link untuk ditekan untuk mengesahkan pendaftaran tersebut. Mana ada link? Saya tak pernah jumpa apa-apa link pun. Saya tak pernah klik apa-apa link berkaitan dengan skim insan ini. Jadi bagaimana Amiruddin nak kata yang saya mengesahkan pendaftaran saya selaku pemegang polisi skim insan ini. Dan mak saya dah meninggal. Macam mana mak saya nak klik link tersebut? Takkanlah dalam kubur tiba-tiba pula ada capaian internet yang kau-kau. Mentang-mentang lah Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bawa masuk Starlink kan? Perkara yang keempat. Susulan pra-pendaftaran, setiap individu masih perlu memuat turun aplikasi WAFPay dan mengesahkan terima tawaran. Pengesahan dibuat dengan cara memuat naik gambar selfie sendiri bersama MyCard dan setuju terima. Artinya setiap seseorang yang akhirnya menjadi pemegang polisi yang sah telah pun mengesahkan diri sendiri dan bersetuju menerima. Ini paku untuk Friends of Selangor, paku untuk Amiruddin Syari. The thing is, saya tidak pernah mengesahkan, tak pernah saya selfie dengan gambar IC saya ke apa-apa ke, dihantarkan kepada WAFPay. WAFPay pun saya tidak pernah download dekat saya punya handphone. Macam mana nak kata saya sahkan saya punya polisi tu? Dan mak saya dah meninggal. Nama mak saya ada sebagai pemegang polisi. Bila masa mak saya selfie dalam kubur? Nampak dekat sini. Bermaksud, tak kira apa jua keadaan sekalipun, you tetap kena sahkan pendaftaran you. Nampak tak? You tetap kena validate you punya pendaftaran. Jadi, bila polisi dah hidup, tapi kita tak validate, bermaksud kita telah didaftarkan secara diam-diam tanpa kebenaran dan persetujuan kita. Nampak tak dekat situ? Anda telah memaku diri anda sendiri dengan perkara keempat ini. Nak sembang apa lagi? Nak spin apa lagi? 25,000 RPM punya mesin basuh ke apa? Perkara yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh, saya tak nak sebut. Sebab ini lebih kepada propaganda politik mereka. Menyebut tentang skim insan ni macam ni lah, menawarkan duit banyak inilah, tidak ada benda lain yang ditawarkan dekat negara ini yang macam skim insan sebagainya. Itu saya tak nak sebut. Itu adalah propaganda politik Pakatan Harapan Barisan Nasional. Itu saja. Tetapi yang paling penting, 4 perkara pertama berkenaan dengan jawapan daripada Friends of Selangor ini membuktikan sama sekali sebenarnya mereka ini sudah terciduk teruk. Mereka tak tahu nak spin macam mana lagi dah. Celah mana pun mereka spin, mereka akan tetap salah. Mereka akan tetap menemui jalan buntu. Kerana apa saja mereka cuba lakukan, ianya tidak akan betul. Macam pra-pendaftaran, daftar automatik. Benda itu tak boleh dalam dunia takaful ataupun insurans. Ada akta, bukan kita cakap kosong. Kemudian, setiap pra-pendaftaran ke whatsoever ini tetap kena validate. Macam mana validate? Kita tak pernah validate. Tak ada link. Mak saya dah kubur, macam mana validate? Nampak tak dekat situ? Dan apa lagi dia kata? Oh, pendaftaran ini kena tanya zaman PN. Mak saya dah tidak ada dalam daftar pemilih. Jadi bagaimana sekarang? Jadi tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya lagi banyak mereka jawab berkenaan dengan skim insan punya skandal ini, lagi banyak kecurangan yang terdedah. Nasihat saya kepada Amiruddin Syari dan juga barisan kerajaan negeri Selangor ini, come clean je lah. Mengaku je terus terang. Mengaku saja anda telah memecahkan ataupun telah membocorkan data peribadi, menyalahgunakan data-data kami untuk didaftarkan dalam skim insan ini. Dan ini membawa kepada pelbagai soalan lain.
Kenapa nak daftar terus? Ada apa-apa yang cuba disembunyikan ke? Duit-duit tu nak pergi mana? Macam mana kalau orang tu tak tuntut? Siapa yang akan dapat keuntungan? Oi, banyak sangat soalan tuan-tuan sekalian yang memang kita akan tanya satu persatu. Dan percayalah, perkara berkenaan dengan pendaftaran tanpa kerelaan ini sahaja dah cukup untuk menggegarkan kerajaan Negeri Selangor ini. Belum kita cerita perkara-perkara yang lebih mendalam tentang WAFP itu sendiri, tentang anak-anak syarikatnya, tentang perjalanan ekonominya, perjalanan perniagaannya, tentang sistem tata kelola yang entah ke mana-mananya, macam-macam lagi tuan-tuan sekalian yang mungkin akan menyebabkan Amiruddin Syari dan juga anak-anak papa semua tidak akan lena tidur. Percaya cakap saya, benda ini baru sahaja hendak bermula. Jangan ingat anda merupakan kerajaan, anda boleh buat apa sahaja sesuka hati anda kerana rakyat akan terus menjadi check and balance yang teguh kepada anda. Jangan ingat rakyat akan termakan kata-kata Sani Hamzani. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.